Melancarkan rundingan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Kanada sebagai prioriti economic deliverable merupakan peranan negara Brunei Darussalam semasa mempengerusikan ASEAN 2021 dan ia amat dihargai oleh Kanada. Menurut Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam, penajaan Kanada terhadap siri perniagaan ASEAN tahun ini menandakan sokongan dan komitmen ke arah pemulihan ekonomi selepas pandemik dan mengukuhkan rantaian bekalan. Pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bersama adalah salah satu cara untuk meningkatkan hubungan Kanada dengan ASEAN. Berdasarkan kajian, perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Kanada akan meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK ASEAN sebanyak $39.4 bilion Amerika. E-Forum mengenai menangani cabaran-cabaran pandemik dan peluang-peluang TVET dalam era pendigitalan diadakan secara maya baru-baru ini. Bersempena mesyuarat Lembaga Pentadbir Pusat Serantau Simeo Voctec ke-32, E-Forum dianjurkan untuk mendukung dan memudah cara pertumbuhan dan industri yang mampan dengan pelaksanaan dasar dan amalan yang berkesan. E-Forum mengetengahkan 3 panel perbincangan melibatkan para perwakilan negara Simeo Voctec dan industri. Lebih 900 orang dari 31 buah negara menyertainya. Persidangan antarabangsa mengenai perniagaan, ekonomi dan kewangan yang diadakan secara maya baru-baru ini. Persidangan selama 3 hari anjuran Universiti Brunei Darussalam melalui Sekolah Perdagangan dan Ekonomi UBD SBE itu bertemakan New Business Paradigm During Economic Uncertainties. Antara topik yang dibincangkan teknologi digital, inovasi model bisnes dan inovasi pembangunan ekosistem dan beberapa isu termasuk kesan COVID-19 serta isu-isu strategik dalam bisnes. 61 speaker perwakilan dari negara Brunei Darussalam, Thailand dan Indonesia menyertai sidang tersebut. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menjadi tuan rumah bagi mesyuarat lembaga eksekutif antara Persatuan Bank CAIBA ke-11 dan mesyuarat mekanisme kerjasama antara Bank ASEAN Plus 3 kedua. Mesyuarat yang diadakan secara maya itu bertema memperkasa masa depan dengan kemampanan dan digitalisasi dan dihadiri oleh perwakilan institusi kewangan terkemuka dari negara-negara ahli ASEAN serta Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea. Antara yang disentuh pemulihan institusi perbankan ASEAN di sebalik cabaran dan ketidaktentuan dalam masa beberapa tahun lalu menerusi pembentukan asas kewangan yang kukuh dan pengurusan yang berdisiplin. Maklumat, pengalaman dan topik-topik yang menjadi kepentingan bersama termasuk transformasi digitalisasi di tengah pandemik global. Galakan generasi bank-bank akan datang ke arah pembangunan yang mampan juga dikongsikan semasa mesyuarat tersebut. Pertandingan Inovasi Persatuan Mahasiswa Universiti Brunei Darussalam PMUBD yang diadakan secara dalam talian baru-baru ini merupakan satu platform dan langkah permulaan bagi para mahasiswa untuk mencari peluang pekerjaan dan menjana lebih banyak peluang pekerjaan di negara ini. Dianjurkan oleh Eksekutif Keusahawanan PMUBD merupakan pertandingan yang memberi peluang kepada para mahasiswa untuk mempamerkan idea inovatif dan prototipe sedia ada. Ia adalah satu inisiatif yang menekankan kepentingan untuk mengikuti perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi dalam pelbagai bidang perniagaan dan industri. Pertandingan dimenangi oleh Agrobo Technologies.
Hari Peladang Petani, Penternak dan Nelayan disambut setiap 1 November khusus untuk mengiktiraf sumbangan para pengusaha pertanian, perikanan, penternakan dan agri makanan dalam membangun ekonomi negara. Pelbagai acara disusun sempena hari tersebut, antaranya ceramah atau seminar yang diadakan secara maya. Tema Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan 2021 ialah hasil segar peladang, petani, penternak dan nelayan kita ni. Tema menitik beratkan pengiktirafan kejayaan ataupun pencapaian pengusaha-pengusaha pertanian, perikanan, penternakan dan agri makanan yang progresif dan berdaya maju. Seminar diadakan setiap hari Sabtu sepanjang bulan November secara bersiri. Seminar Hari Peladang Petani Peternak dan Nelayan 2021 ini adalah terbuka kepada orang ramai secara percuma. Pihak Jabatan Pertanian dan Agri Makanan akan menyediakan pautan Zoom dan YouTube untuk mengikuti seminar secara live setiap minggu melalui laman sesawang jabatan ataupun Instagram serta poster-poster yang akan dikongsikan melalui media massa. Laman sesawang jabatan adalah seperti berikut www.agriculture.gov.bn dan orang ramai juga boleh melayari IG jabatan @agriculture.gov.bn. Sektor swasta di negara ini memainkan peranan sebagai pemacu perubahan dalam menyokong usaha kerajaan ke arah pembangunan ekonomi dan sosial. Beberapa syarikat swasta di negara ini mengongsikan peralihan digital dan kemampanan antara peluang utama yang muncul daripada pandemik. Sebagai Ibu Ranji telah mengambil langkah untuk meningkatkan kecekapan operasi kami dengan memaksimumkan haba dari loji jana kuasa jiran kami untuk penjanaan wap dalam usaha untuk mengurangkan intensiti gas rumah hijau. Pendekatan pelbagai aspek diperlukan untuk mencapaikan tujuan perubahan iklim secara lestari dalam memastikan dunia ini adalah sebuah tempat yang lebih baik dan hijau. Ini akan meliputi berbagai rangka kerja dan polisi, termasuk polisi perniagaan yang menerapkan budaya kerja yang lebih lestari dan tanggungjawab dan lebih bertanggungjawab dan inklusif. Brunei banks, including by the Rank Group, is and will still continue to, I would say, invest heavily in technology, as an enabler to this future way of doing banking. Despite this COVID situation, all the sustainability efforts is currently getting a setback in the short term. Also, at the same time, we also look at the green economy. It is a key growth driver for ASEAN as consumers understand the urgency to take on climate change. Orang ramai kini boleh mendapatkan buku-buku persekolahan agama dan Arab secara dalam talian. Perkhidmatan penjualan buku-buku berkenaan dilaksanakan oleh Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian kurikulum. Melalui perkhidmatan tersebut, orang ramai boleh menghubungi talian 8330062 atau menghantar pesanan ringkas melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram bagi sebarang pesanan pembelian. Proses pembayaran juga boleh menggunakan kaedah pembayaran secara dalam talian di samping secara tunai mengikut tata cara yang ditetapkan. Perkhidmatan seumpamanya sebagai satu usaha Jabatan Pengajian Islam meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang sedia ada melalui pendekatan perkhidmatan secara dalam talian bagi sama-sama mendukung dasar kerajaan dalam pelan ekonomi digital.